Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hawa Nabila binti Aziz, nombor metrik 074078, pelajar Diploma Pendidikan Pasca Siswasa Uniza sesi 2022-2023. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan berkaitan salah satu PAK21 iaitu pembelajaran abad ke-21 3-step interview. 3-step interview atau dikenali sebagai pembelajaran temuduga 3 langkah. Okey, baik, sebelum saya teruskan kepada pelaksanaan kaedah ini, saya ingin menyentuh sedikit berkaitan latar belakang kaedah PAK21 3-step interview. 3-step interview ini dikembangkan oleh Kagan pada tahun 1889. Kaedah ini biasanya digunakan sebagai aktiviti suai kenal atau team building. Soalan wawancara yang digunakan dalam strategi ini atau kaedah ini adalah berfokuskan kepada isi kandungan bahan yang digunakan dan tidak mementingkan kepada jalan penyelesaian yang betul atau salah seperti dalam kaedah think pair share. Terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam pelaksanaan kaedah ini. Yang pertama iaitu tujuan aktiviti. Tujuan aktiviti ini perlu jelas oleh guru untuk menggalakkan murid menganalisis topik secara mendalam dan memahami. Yang kedua ialah soalan, menyediakan pernyataan topik soalan secara umum di mana pernyataan umum ini boleh dirangka untuk menggambarkan tujuan aktiviti ini. Yang ketiga ialah temuduga. Murid perlu dibiasakan dengan kaedah temu bual. Menggunakan video klip, guru boleh menunjukkan pelbagai aspek temu bual termasuk kepentingan mengambil masa untuk berfikir sebelum menjawab soalan. Mereka juga boleh diberi kebebasan untuk memilih sama ada menjawab soalan tertentu atau tidak seperti dalam temu bual sebenar. Ketiga ialah guru perlu merancang untuk tempoh masa. Yang pertama, selepas membentangkan topik umum, murid boleh diberikan sekitar 2 hingga 3 minit untuk menyediakan pemikiran dan soalan mereka. Mengutarakan pendapatlah. Guru perlu merancang dengan sebaiknya agar masa yang diperuntukkan cukup dan sesuai dengan kaedah ini. Yang seterusnya ialah rakaman. Guru boleh membuat rakaman dan ditayangkan kepada murid agar ianya boleh digunakan untuk membuat dan jawab pada setiap topik yang dibincangkan. Yang seterusnya ialah kaedah pelaksanaan. Terdapat 4 langkah untuk melaksanakan PAK21 ini. Langkah pertama ialah guru menyampaikan isu atau persoalan berkaitan dengan topik yang dapat menimbulkan pelbagai cadangan atau pendapat daripada murid, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada semua murid dalam kelas. Langkah kedua ialah pelajar akan mewawancara murid yang lain dalam jangka masa yang ditetapkan. Pelaksanaan kaedah PAK21 ini boleh dilaksanakan sama ada berpasangan atau bertiga atau lebih. Langkah ketiga, murid akan bertukar peranan dan melaksanakan sesi wawancara seterusnya. Kesemua murid yang terlibat perlu merasai peranan sebagai pewawancara dan sebagai yang diwawancara. Langkah keempat, murid akan berkongsi maklumat yang didapati semasa wawancara bersama dengan ahli kumpulan yang lain. Ini adalah gambaran kepada cara pelaksanaan PAK21 3-step interview. Yang seterusnya ialah kelebihan. Terdapat beberapa kelebihan PAK21 ini. Yang pertama ialah murid boleh berkongsi dan menggunakan strategi penyoalan yang berbeza kerana setiap pelajar mempunyai tahap yang berbeza. Jangka masa yang panjang. Okey, apabila murid didedahkan dengan aras pemikiran berbeza dan berupaya menggunakan pelbagai kaedah pemikiran dan penyoalan, hal ini dapat memupuk kemahiran ini dalam diri pelajar dan dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga adalah membantu murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari semasa kuliah atau perkara yang ada dalam buku teks. Yang seterusnya ialah mengukuhkan kemahiran mendengar dan menyoal pelajar.
menggalakkan murid berfikir, memproses dan mempersembahkan tentang maklumat yang telah diajar oleh guru di dalam kelas. Hal ini juga dapat memberi peluang kepada pelajar setiap murid untuk menyuarakan pendapat mereka dan menggalakkan penyertaan kepada semua pelajar dalam kelas tanpa ada yang terkecuali. Yang ketujuh ialah menggalakkan accountability murid. Accountability di sini ialah nilai kebertanggungjawabkan sesama murid dalam diri murid. Itu suatu perkara yang baiklah, kerana nilai yang positif dapat diterapkan ke dalam diri pelajar. Terdapat juga kelemahan dalam proses melaksanakan PAK 21 kerana murid yang lemah dan kurang memahami topik pembelajaran akan mengalami kesukaran melontarkan jawapan dan soalan semasa proses wawancara berlaku. Hal ini demikian kerana kemungkinan pelajar akan berpasangan atau berkumpulan dengan pelajar yang lebih pandai kerana hal ini boleh berlaku kerana terdapat kepelbagaian pelajar dalam satu kelas itu. Yang kedua ialah keadaan kelas mungkin tidak terkawal seperti proses pengajaran pembelajaran biasa, kerana pelajar akan mengambil peluang untuk berbual dan bermain apabila mereka diberi pasangan atau bekerja dalam secara berkumpulan. Kesimpulannya, kaedah PAK ini dapat membantu murid meningkatkan pembelajaran mereka dengan menggunakan sifat inquiry mereka, iaitu sifat ingin tahu, dan membolehkan mereka mengembangkan kemahiran seperti mendengar secara aktif, kaedah penyoalan dan menjana jawapan kepada setiap persoalan yang diutarakan. Itu sahaja daripada saya berkaitan dengan PAK 21 3-step interview berkaitan dengan latar belakang sebelum pelaksanaan, kaedah pelaksanaan, gambaran pelaksanaan, kelebihan dan kelemahan kaedah ini. Dan juga saya selitkan beberapa rujukan untuk dijadikan lampiran. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.